Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari program pengajian jarak jauh PACE-UUM bagi subjek SCCG 3123 Komunikasi Perundingan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Ashraf Amir bin Muhammad Fakri Rozi, nombor metrik 284147, Muhammad Syahir bin Nordin 284074, Nurul Aisyah Natasa binti Azman 283884, Noshila binti Muhammad Isa 284151. Dalam dunia yang semakin global, komunikasi dan strategi perundingan adalah penting untuk menangani perbezaan budaya di kalangan delegasi antarabangsa. Interaksi dengan orang lain dari latar belakang berbeza menggalakkan pemahaman dan memperkaya pengalaman semua pihak. Namun, cabaran timbul akibat norma, nilai dan kebiasaan yang berbeza. Dengan memahami konsep komunikasi lintas budaya, kita dapat mengenal pasti elemen yang menyebabkan ketegangan dan salah faham. Analisis kes nyata menunjukkan bagaimana perbezaan budaya mempengaruhi hasil perundingan, membantu merumuskan strategi yang lebih berkesan. Memahami dan menghargai keunikan setiap budaya adalah langkah kritikal untuk kejayaan komunikasi dan perundingan global. Definisi komunikasi dan rundingan dalam konteks budaya. Dalam konteks budaya, komunikasi dan rundingan penting untuk interaksi antara individu dari latar belakang berbeza. Komunikasi bukan sekadar pertukaran maklumat, tetapi juga pemahaman dan penghargaan terhadap nilai serta norma budaya. Keberkesanan komunikasi dalam rundingan diukur melalui kata-kata, cara penyampaian dan konteks sosial yang mempengaruhi interaksi. Kepentingan memahami perbezaan budaya dalam delegasi antarabangsa. Memahami perbezaan budaya dalam delegasi antarabangsa adalah penting, terutama dalam menghadapi konflik dan perundingan kompleks. Pengetahuan tentang latar belakang budaya membantu mengekalkan interaksi produktif. Konflik sering timbul akibat perbezaan ideologi dan kepercayaan. Kesedaran budaya dapat membantu menguruskan situasi ini dengan lebih berkesan. Peranan kesedaran budaya dalam komunikasi. Kesedaran budaya memainkan peranan penting dalam meningkatkan komunikasi di kalangan delegasi antarabangsa. Dalam konteks ini, pemahaman tentang keunikan budaya berbeza dapat mengelakkan salah faham yang mungkin timbul semasa proses perundingan. Apabila delegasi menyedari dan menghayati perbezaan dan nilai budaya, mereka lebih cenderung untuk menyelesaikan strategi komunikasi mereka. Analisis interaksi ini membantu dan memperjelas proses komunikasi dan memberi pandangan mengenai bagaimana kepelbagaian individu berkomunikasi dan menggunakan strategi mereka. Oleh itu, kesedaran budaya bukan sahaja menggalakkan pemahaman yang lebih mendalam, tetapi juga mempengaruhi keputusan serta hasil rundingan secara keseluruhan. Memahami gaya komunikasi konteks tinggi versus konteks rendah. Dalam memahami perbezaan antara gaya komunikasi konteks tinggi dan konteks rendah, penting untuk mengenali bagaimana latar belakang budaya mempengaruhi cara individu berinteraksi. Dalam komunikasi konteks tinggi, mesej sering disampaikan melalui petunjuk tidak langsung, kepercayaan dan hubungan yang dibina, memberikan makna yang lebih dalam kepada penyataan yang dibuat. Sebaliknya, konteks rendah menekankan kejelasan dan ketepatan, di mana mesej disampaikan secara langsung tanpa banyak nuansa. Impak norma budaya terhadap komunikasi verbal dan non-verbal. Norma budaya mempunyai impak yang besar terhadap komunikasi verbal dan non-verbal dalam konteks perundingan antarabangsa. Setiap budaya mempunyai cara unik untuk mengekspresikan diri yang melibatkan bahasa, nada suara serta isyarat tubuh. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya, komunikasi secara langsung dianggap sebagai tanda kejujuran dan ketulusan. Sementara dalam budaya lain, pendekatan yang lebih halus dan tidak langsung
mungkin lebih dihargai. Strategi rundingan berkesan dalam konteks rentas budaya. Dalam konteks rundingan rentas budaya, strategi yang berkesan memainkan peranan penting dalam mencapai persetujuan antara pihak yang berbeza latar belakang budaya. Penggunaan bahasa yang tepat serta pemahaman terhadap nuansa budaya masing-masing dapat mengelakkan salah faham yang berpotensi merugikan proses rundingan. Selain itu, keupayaan untuk memahami dan menghargai perbezaan budaya lain akan menghasilkan interaksi yang lebih harmoni, di mana pengusaha rundingan mampu menyesuaikan pendekatan mereka mengikut konteks lokal yang dihadapi. Menyesuaikan taktik rundingan untuk memenuhi jangkaan budaya. Menyesuaikan taktik rundingan untuk memenuhi jangkaan budaya merupakan langkah penting dalam menangani perbezaan budaya dalam delegasi antarabangsa. Keberkesanan sesuatu proses rundingan sangat bergantung kepada pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai serta norma-norma budaya pihak lain. Membangunkan kepercayaan dan hubungan di seluruh sempadan budaya. Dalam konteks membangun kepercayaan dan hubungan di seluruh sempadan budaya, strategi penglibatan yang inklusif adalah penting untuk mencapai hasil yang positif dalam rundingan antarabangsa. Tindakan yang mendedahkan pelbagai perspektif dan pengalaman dapat mengurangkan misinterpretasi budaya dan membina rasa saling menghormati antara pihak yang terlibat. Cabaran yang dihadapi dalam delegasi antarabangsa. Dalam menghadapi delegasi antarabangsa, pelbagai cabaran timbul yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi dan perundingan. Salah satu cabaran utama adalah perbezaan budaya yang mendalam, sering menyebabkan salah faham dalam interaksi antara delegasi dari negara yang berbeza. Situasi yang berkonflik dapat muncul akibat perbezaan ideologi, nilai dan kepercayaan yang berbeza antara negara-negara tersebut. Salah tafsir dan salah faham akibat perbezaan budaya. Perbezaan budaya seringkali menyumbang kepada salah tafsir dan salah faham dalam komunikasi antarabangsa, terutamanya dalam konteks perundingan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antara delegasi yang berbeza latar belakang. Oleh itu, memahami dan menghormati perbezaan budaya bukan sahaja penting untuk meminimumkan salah tafsir, tetapi juga untuk membina hubungan yang lebih kukuh antara pihak yang terlibat. Strategi untuk menyelesaikan konflik yang timbul daripada kepecanggahan budaya. Menyelesaikan konflik yang timbul daripada pencanggahan budaya memerlukan pendekatan strategik yang terarah dan berkesan. Salah satu strategi utama adalah dengan membina pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan norma-norma budaya pihak yang terlibat. Ini boleh dilakukan melalui dialog terbuka dan program pertukaran budaya yang membolehkan peserta merasai pengalaman budaya lain. Selain itu, memanfaatkan peranan mediator yang berpengalaman juga boleh membantu dalam meredakan ketegangan, terutama dalam situasi yang kompleks di mana budaya yang berbeza bertembung. Kesedaran dan keprihatinan terhadap perbezaan ini adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang harmoni dan lestari dalam hubungan antarabangsa. Assalamualaikum, saya Nurul Aisyah Natasha binti Azman, nombor ID 283884. Saya akan menerangkan dua strategi komunikasi untuk mengurangkan perbezaan kaum. Strategi komunikasi yang pertama ialah pendidikan dan kesedaran budaya. Pendidikan adalah penting dalam mengurangkan jurang perbezaan budaya dalam perundingan antarabangsa. Hal ini kerana pendedahan ilmu bagi mendalami budaya asing adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang budaya-budaya asing yang lain. Dengan ini, dapat mengurangkan prejudis dan stereotip terhadap suatu budaya lain yang sering berlaku dari ketidakfahaman dari pihak kedua-duanya. Kesedaran budaya juga dapat mengembangkan kemampuan seseorang untuk memahami perspektif yang lain, emosi dan keperluan orang lain dari budaya yang berbeza. Penghargaan yang ditunjukkan dalam kekelbayan budaya juga dapat menunjukkan empati. Seseorang itu dapat mencipta rasa saling menghargai dan lebih mudah membangunkan hubungan yang harmoni. Dengan ini, ia dapat mencipta sebuah persekitaran yang inklusif antara sesama budaya yang berbeza. Strategi komunikasi kedua ialah komunikasi terbuka, langsung dan silang budaya.
Komunikasi terbuka memberi peluang kepada dua-dua belah pihak untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut jika terdapat perkara yang tidak difahami. Ia mewujudkan suasana perbincangan yang menyumbang kepada keputusan perundingan yang lebih baik. Pengalaman menghadapi perbezaan budaya dalam perundingan menunjukkan bahawa budaya mempunyai pengaruh besar terhadap cara komunikasi dan proses membuat keputusan. Komunikasi ini juga dapat menyampaikan pandangan atau cadangan dengan maklumat yang jelas dan secara langsung. Ia juga mengamalkan keterus-terangan dalam penyampaian pandangan. Komunikasi silang merupakan komunikasi yang melibatkan individu antara latar budaya yang pelbagai bangsa. Komunikasi ini adalah cara untuk pemahaman mengenai budaya kaum lain dan memaparkan dinamika yang memudahkan kita untuk interaksi antara satu sama lain. Assalamualaikum, saya Nosila binti Muhammad Ishak, nombor matrik 284151. Saya akan menerangkan mengenai poin yang ketiga, iaitu penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas. Penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas dalam komunikasi adalah sangat penting untuk mengurangkan perbezaan budaya dan memastikan semua pihak dapat memahami mesej yang disampaikan. Dengan mengelakkan penggunaan bahasa jargon atau istilah teknikal, kita dapat memastikan mesej lebih inklusif dan difahami oleh orang dari pelbagai latar belakang, termasuk mereka yang kurang fasih dalam bahasa tertentu. Bahasa yang mudah juga membolehkan pelajar atau pendengar memahami konsep dengan lebih cepat dan berkesan. Ini akan membantu mengurangkan risiko salah faham serta meningkatkan keberkesanan komunikasi secara keseluruhan. Apabila bahasa yang digunakan mudah difahami, lebih ramai orang akan berasa selesa untuk terlibat dalam perbincangan yang seterusnya, membantu mewujudkan suasana yang lebih inklusif dan kolaboratif. Selain itu, apabila bahasa yang mudah disokong oleh isyarat non-verbal yang sesuai, mesej akan lebih jelas dan mudah diingati oleh penerima. Untuk poin yang keempat, iaitu strategi komunikasi lisan dan bukan lisan. Penyesuaian komunikasi lisan dan bukan lisan adalah penting dalam mengelakkan daripada salah faham yang berpunca daripada perbezaan budaya. Bagi individu dari Asia yang tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa ibunda, adalah penting untuk menyesuaikan gaya bercakap, nada suara dan pilihan kata agar mesej yang disampaikan dapat difahami dengan tepat. Dalam perundingan antarabangsa, memperlahankan pertuturan dan mengelakkan penggunaan slang dapat membantu memudahkan komunikasi. Secara kesimpulannya, perbezaan budaya ini dapat dikurangkan jurangnya jika kita dapat melaksanakan dan menyertai usaha yang diadakan. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan komunikasi antara budaya, tetapi juga memperkukuhkan hubungan profesional dengan pihak luar. Sekian, terima kasih.